أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. InsyaAllah pada kali ini saya akan membahaskan ataupun membincangkan tentang satu topik berkenaan hukum pengambil alihan tanah wakaf oleh pihak kerajaan. Tanah wakaf, anda sudah sentiasa dengar tentang tanah wakaf. Misalnya tanah wakaf untuk pembinaan masjid, pembinaan surau, pembinaan tanah kubur, pembinaan pusat-pusat tahfiz dan seumpamanya. Hal ini kerana sumbangan wakaf adalah bukan perkara asing dalam kalangan masyarakat Muslim pada hari ini. Ini bertepatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat yang ke-92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan, yakni kebaikan yang sempurna, sehingga kamu dermakan ataupun membelanjakan sebahagian harta ataupun apa yang kamu sayangi. Dan apa jua yang kamu dermakan atau belanjakan tersebut, sesungguhnya ingatlah Allah itu maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat yang ke-92. Sebagai makluman saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, negara Malaysia tidak keren dengan pemberian tanah wakaf kerana ini terbukti melalui laporan yang diterima sebanyak 1.3 trilion ataupun disebut sebanyak 30,000 hektar tanah yang telah diwakafkan di seluruh negara. Hal ini menunjukkan bahawa amalan berwakaf sangat tinggi dalam kalangan masyarakat Muslim di negara ini. Tetapi saya tidak bercadang untuk membincangkan tentang hal ini. Akan tetapi saya ingin memperincikan isu-isu yang berkaitan pengambil alihan tanah wakaf oleh pihak kerajaan. Misalnya, tanah telah diwakafkan kepada Majlis Agama Negeri setempat untuk pembinaan masjid, tetapi telah diambil alih oleh pihak kerajaan untuk pembinaan jalan raya dan seumpamanya. Jika diteliti dari sudut itu, timbulnya persoalan berkaitan pengambilan hak tanah wakaf tersebut, sama ada ia dibolehkan atau dibenarkan dalam Islam ataupun sebaliknya. Oleh hal yang demikian, perlu difahami apa itu wakaf dan adakah ia boleh diambil maupun tidak. Menurut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawa wakaf itu adalah menahan dan menghalang ataupun dimaksudkan bahawa setiap harta yang ditahan, hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya dengan tujuan untuk kebajikan dan mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada keputusan muzakarah fatwa majlis ataupun jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan sebelum ini jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil alih tanah yang telah diwakafkan tanpa alasan yang munasabah. Keharusan pengambilan tersebut tidak boleh dihukum sebagai mutlak kerana ia terikat dengan syarat-syarat yang terkandung dalam Perundangan Wakaf Islam. Prasyarat keharusan ini adalah bergantung kepada keadaan dan situasi semasa. Sekiranya keadaan terlalu darurat maupun kritikal, maka ia adalah dibenarkan melalui hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Islam. Terdapat beberapa dalil ataupun hujah yang lain yang boleh menyokong pandangan ataupun hujah yang dikemukakan di atas. Antaranya adalah kaedah fiqh yang berbunyi la darara wa la dirara, yakni tiada memudaratkan dan tiada dimudaratkan. Selain itu, terdapat juga kaedah syarak yang bermaksud sebarang tindakan yang dibuat oleh pemerintah ke atas rakyatnya adalah berasaskan kepada kemaslahatan umum. Ini kerana kedudukan pemerintah bagi rakyat adalah sama seperti kedudukan wali terhadap anak-anak yatim. Ini jelas menggambarkan bahawa
pemerintah itu mempunyai hak dan kuasa untuk menentukan keputusan berdasarkan kepada kemaslahatan umum ataupun kepentingan umum. Sebagai penutup ataupun kesimpulannya, bahawa pengambilan tanah wakaf oleh kerajaan adalah bergantung kepada syarat-syarat yang ketat berbanding pengambil alihan tanah daripada individu tertentu maupun orang perseorangan. Ini berikutan konsep ibadah wakaf dalam Islam, dan pengambilan tanah oleh pihak kerajaan mempunyai tujuan ataupun matlamat yang sama, iaitu untuk kepentingan umum. Sehubungan dengan itu, jawatankuasa hendaklah berperanan memutuskan sesuatu fatwa dengan mengambil kira persekitaran dan keperluan semasa, atau dikenali sebagai fatwa kontemporari dalam hal ini. Fatwa yang dikeluarkan hendaklah dalam bentuk yang lebih jelas dan diselaraskan di peringkat negeri dan kebangsaan. Setiap keputusan fatwa yang diputuskan juga perlulah mempunyai pendirian yang tegas bahawa tanah-tanah wakaf perlu dielakkan daripada diambil alih oleh pihak kerajaan dengan sewenang-wenangnya ataupun mana-mana badan swasta bagi tujuan pembangunan tanpa sebab-sebab ataupun darurat yang munasabah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.